Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari Jumaat penuh barakah pada hari ini. Sama-sama kita ingin melihat kepada surah baru. Jika minggu lepas kita sudah pun melihat kepada surah Yasin sebagai surah baru kita, dan pada minggu ini kita bersama surah As-Saffat, surah yang ke-37 yang mengandungi 182 ayat, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadil Safaz, salam penghulu segala hari Safaz. Alhamdulillah. Jumaat demi Jumaat kita bersua Safaz, dan kita pun road to Ramadan dah. Road to Ramadan dah dekat dah Ustaz ya. Kurang daripada 30 hari kita bersama Ramadan insya-Allah. Kita doakan Ustaz ya, kita diizinkan untuk mengunjungi kepada rumah-rumah Allah ya. Janganlah ditarik-tarik lagi ya. Dan kita doakan juga bagi semua tuan-tuan sekalian, kita buat persediaan ya dengan memajukan Quran kita, semak solat kita, dan juga bersedia dengan amalan infak pada bulan Ramadan, kerana 3 perkara itu yang kita belajar daripada surah Fatir, lan tabur, tidak akan rugi, dan sudah tentunya kita nakkan ganjaran berlipat kali ganda pada bulan Ramadan. Jadi hari ini Ustaz ya, kita nak teruskan pada surah As-Saffat. Kita mulakan dengan doa ringkas kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 446. Bermula daripada ayat yang pertama, kita akan lihat kepada sumpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya, satu pengumuman, satu deklarasi tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersumpah dengan para malaikat dan dikaitkan dengan topik keesaan Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Kemudian pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10 Allah menceritakan tentang langit ya, bagaimana Allah menghias langit, tetapi bukan sekadar ianya cantik, indah, tetapi ada fungsi yang dimaklumkan pada ayat 6 hingga 10. Dan seterusnya pada ayat 11 hingga 21 penegasan tentang kehidupan akhirat, iaitu berkaitan dengan ke padang mahsyar, tentang kiamat, beberapa istilah yang sama-sama kita akan diikuti pada ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Tanggungjawab orang musyrik ya, mereka diberi tanggungjawab, ditanya kembali di akhirat, dan apakah sebab-sebab mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah surah Saffat, surah yang pendek-pendek ayatnya, surah Makkiyah. Dan hari ini kita nak baca ayat 1 hingga 12 memulakan My Quran Time kita pada hari ini bersama Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Al-Quran. Bertemu kita menjengah ke surah yang baru. Allahu akbar kan. Hari ini surah As-Saffat.
Ada lagi satu surah Sad. Jangan tertukar pula. Ya, surah Saf. Saf. Masya-Allah. As-Saf, Sad, lepas tu As-Saffat. Subhanallah. Dan menariknya saya secara peribadinya hari ini nak belajar surah As-Saffat. Memang jarang belajar surah As-Saffat ni. Betul Ustaz. Jadi memang kita kena telusuri betul-betul. Kita ikuti hari demi hari, episod demi episod kita dalam My Quran Time. Kita nak belajar surah As-Saffat. Ayat pendek-pendek. Alhamdulillah, nafas kita insya-Allah. Alhamdulillah. Selamat, mudah-mudahan sampai sempurna kita baca insya-Allah. Permulaan ayat 1 hingga 12 kita cuba dengan bacaan murattal Nahawan ataupun Kurdi. Kita cuba insya-Allah. Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 1 hingga 12 daripada surah As-Saffat, surah yang mengandungi banyak ayat Ustaz ya, tapi ayatnya pendek-pendek berbanding kalau kita banding dengan surah Yasin, walaupun makkiyah tetapi ayatnya panjang. Betul. Ya, dan jaranglah kita membaca surah Saffat ini kecuali lah kalau dah sampai raya Aidil Adha ya, akan keluarlah ayat berkaitan dengan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Dan pada hari ini kita akan memulakan dahulu Ustaz ya perbincangan kita. Kalau kita tengok dari segi susunannya pun hadir selepas surah Yasin. Di hujung surah Yasin kita sudah baca innama amruhu idza arada syai'an
an yaqulu lahu kun fayakun fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi bercerita tentang Allah berkuasa ya pada setiap perkara. Allah boleh kata sahaja kun fayakun, dan maha suci Allah ya yang mempunyai kekuasaan. Dan salah satu kekuasaan Allah yang penting kita fahami bila Allah bersumpah, bismillahirrahmanirrahim, was-saffati saffa, demi barisan yang teratur yang berbaris-baris ya. Sebenarnya ini adalah sumpah Allah. Bila ada perkataan waw, itu ada huruf waw itu adalah waw al-qasam maksudnya yang kita belajar dalam ulumul Quran. Dan selepas itu ada fa itu maksudnya dia merujuk balik pada wa tersebut ya. Dia bukan tiga, kalau ayat 1 2 3 itu bukan tiga sumpah tetapi satu saja. Dan ayat kedua ketiga itu menerangkan kepada ayat yang pertama. Jadi mengapa Allah bersumpah? Allah bersumpah satu kerana objek yang disumpah itu hebat, yang perlukan kita kaji, dan ini adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lebih daripada itu, sumpah itu untuk menarik perhatian pendengar, dan selepas sumpah maka akan ada topik. Maksudnya ada topik yang penting, sebagaimana dalam surah Saffat ini topik penting itu ada pada ayat yang keempat ya, ayat yang keempat. Dan di dalam al-Quran ada 5 surah yang menggunakan kaedah sumpah begini Ustaz ya, dengan ada alif ta di hujungnya, Saffat, Az-Zariyat, Al-Mursalat, An-Nazi'at, dan yang kelima Al-Adiyat. Kita akan jumpa semua itu, dan formatnya pun lebih kurang sama juga. Cuma bila kita melihat kepada surah Saffat ini, selepas Allah bersumpah bercerita tentang tauhid, tapi surah-surah lain banyak bercerita tentang akhirat. Jadi tauhid kepada Allah dan hari akhirat ni dia memang tak boleh berpisah. Makin beriman, makin kita berfikir apa kesan segala amalan baik buruk kita sampai ke akhirat. Kalau seseorang itu beriman pada Allah tapi dia tak kisah pun, apa aku kisah kan, kalau dia kata begitu, dosa pahala ke, aku dah beriman nanti masuk syurga juga. Sebenarnya orang itu ada masalah tentang keimanan, seperti mana iblis, dia beriman pada Allah tetapi dia tidak beriman pada hari akhirat. Dia tak kisah pun, yang dia tahu ialah dia nak goda kepada anak Adam untuk jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia percaya pada Allah, kalau tidak dia tak akan berdoa pada Allah minta ditangguhkan siksaan ataupun diberikan masa untuk dia menggoda kepada anak Adam. Baik. Jadi Allah bersumpah dengan para malaikat, was-saffati saffa ya, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Qurtubi bahawa ini melambangkan kepada disiplin ketundukan para malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih kurang macam orang tentera kan, dia berbaris-baris tu. Betul. Jadi dia dah ke kanan pusing begitu kan, dah bersedia untuk apa? Untuk melakukan segala perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada situ saja kita dah nampak betapa para malaikat ini adalah makhluk yang tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pada ayat yang kedua, fazajirati zajra, dia akan memekik dengan sekuat-kuatnya. Ya, kalau nak sesuatu itu dihalang, dia akan, kalau contohnya nak nak diazab, nak diterbalikkan ya, ada hukuman kepada satu kaum, maka para malaikat ini ready ya. Fazajirati zajra, pekikan yang menghalang, yang menghukum kepada siapa yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama ada para malaikat, ini batalion lain pula maksudnya. Yang ketiga ini fattaliyati dhikra. Yang ini yang membacakan ayat-ayat wahyu daripada Allah Subhanahu taala, yang menemankan Jibril bila turun ayat-ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar Jibril, ada malaikat lain yang menemankan setiap ayat yang kita dapat ini. Kita sekarang dah lengkap Ustaz ya. Tetapi pada waktu peristiwa turun itu ada malaikat berbondong-bondong, dan ada satu lagi peristiwa nanti para malaikat akan memenuhkan langit-langit di dunia ini Ustaz. Bila? Pada waktu Lailatul Qadar. Al-Qadar. Ya, pada malam Al-Qadar itu malaikat berduyun-duyun, tetapi dalam hal ini adalah malaikat yang bersaf-saf, bertujuan, yang berfungsi untuk membawa zikr daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas Allah bersumpah dengan tiga perkara ataupun satu perkara diterangkan oleh tiga ayat ini, Allah bawakan kepada topik yang penting, iaitu apa? Inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar esa. Benar-benar esa. Dan Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi dan juga apa yang ada di antara keduanya, dan Tuhan tempat terbitnya matahari. Masyrik ini adalah timur maksudnya. Masyrik timur tempat terbitnya matahari. Kalau barat tempat dia timur terbit, barat dia jatuh. Okay, baik. Jadi kalau kita perasan ayat 4 ini bercerita tentang uluhiyah
ya. Maksudnya ketauhidan untuk mengabdikan diri, menjadikan Allah itu sebagai ilah yang esa. Tetapi dalam ayat yang kelima bercakap tentang tauhid rububiyah. Tauhid bahawa sebenarnya Tuhan ini adalah Tuhan langit dan bumi, dan juga Tuhan di antara keduanya, dan juga Tuhan bagi tempat terbitnya matahari. Jadi mengapa perkara ini disampaikan? Kita kena faham bahawa surah As-Saffat ini adalah surah yang turun di Mekah untuk mengingatkan kepada orang musyrik Mekah, kalau dia tahu bahawa Allah itu Tuhan alam. Tuhan alam. Cipta matahari, cipta bulan, macam-macam lah yang mengendalikan segalanya. Mereka tak ada masalah. Mereka kata kalau ditanya pun siapakah yang menjadikan semua ini? Allah. Ya. Jadi mereka setuju dan suka dengan segala susunan yang Allah buat kepada matahari, bulan dan sebagainya. Tetapi bila patah balik pada ayat keempat itu, iaitu mereka tak nak Allah menjadi sumber peraturan mereka. Peraturan untuk matahari okey. Pasal bila Allah uruskan matahari dapat manfaat, kan Ustaz, kan, pokok tumbuh dan sebagainya, tapi mereka tidak mahu didisiplinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah mesej yang besar yang kita boleh belajar, dan kita nak baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 untuk menerangkan lagi apakah as-samawat yang hebat yang ada di dalam Al-Quran. Kita baca ayat 6 dan ayat 7 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita ulang bacaan kita ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7. Jadi kalau sebelum kita baca sedikitlah permulaan ayat tadi, kita ada kalimah was-saffati. Nama dia apa dia? Mad lazim kalimi muthaqqal. 6 harakat, sa, lepas tu sabdu pada fa. Fatid. Kan, jadi hati-hati dekat situ. Itu sikitlah ulang kaji. Kita baca ayat 6 dan 7 sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaiطanin marid. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang, dan kami telah menjaganya daripada setiap syaitan yang derhaka. Jadi ini adalah penerangan Ustaz ya, tentang Tuhan yang menjadi Tuhan kepada langit, ya, pelbagai lapisan langit, dan satu lapisan langit yang paling rendah itu Allah hiaskan dengan kawakib, ya, dengan bintang-bintang, dengan planet-planet, ya. Kalau kita tengok bercakap tentang planet Pluto, Marikh apa sebagainya, itu semuanya itu berada pada lapisan yang pertama langit, ya, pada ayat yang ke-6. Allah hiaskan, nampak aurora, nampak cantik yang kita lihat ini, sebenarnya ia mengkagumkan bukan pada orang Islam sahaja. Orang bukan Islam pun mencari, memburu aurora, ya. Tetapi bila mereka nampak cantik, bila Allah dah susun segala perkara ini, mereka kata Tuhan jangan bagi kami cantik lah. Ya, mereka menafikan ketuhanan ilah uluhiyah daripada ayat yang keempat sebentar tadi. Jadi cantiknya as-sama ad-dunya, iaitu langit yang pertama ini, adalah bukan sekadar cantik, tetapi ianya wahifdhan, ya, untuk menjaga min kulli syaitanim marid, iaitu untuk menjaga daripada syaitan yang derhaka. Jadi fungsi langit pertama ini bukan sekadar cantik, tetapi nak mengelakkan daripada syaitan untuk mencuri maklumat-maklumat yang ada daripada langit-langit yang seterusnya. Jadi dalam hidup kita apa pelajarannya? Pelajarannya ialah kita pakai cantik-cantik Ustaz ya. Bukan sekadar cantik tapi fungsinya ada, menutup aurat. Kan? Kita baca Quran dengan cantik, fungsinya apa? Untuk memberi kesan kepada hati kita. Kita pakai apa? Kita ada langsir, sofa cantik tu, bukan sekadar cantik waktu Ramadan nanti kalau fungsinya tak ada. Tapi kalau ada fungsi silakan, ya. Dan kalau dah cantik dan dah ada fungsi, tak payahlah tukar. Kan? Guna jelah mana yang ada, kan, jangan membazir. Jadi itu yang kita belajar daripada ayat yang ke-7. La yasammaun, mereka tidak boleh mencuri pendengaran
ilal malail a'la, kepada para malaikat yang agung, dan juga mereka akan dilempar daripada meteor. Maksudnya min kulli janib, itu yang kalau kita tahu anak apa, tahi bintang kan. Itu yang berlaku dalam fenomena alam. Itu bukan sekadar fenomena alam, tetapi ia dicipta oleh Allah dengan ada fungsi. Ya, duhura, untuk mengusir kepada siapa? Kepada para syaitan. Para syaitan, bukan kepada syaitan-syaitan ya. Kalau para ni macam lebih mulia Ustaz ya. Kepada para syaitan, kepada syaitan ini, kerana mereka ini untuk derhaka dan mencuri maklumat daripada langit-langit yang atas. Walahum adzabun wasib, dan ini adalah azab yang luas, yang amat kekal. Jadi penceritaan ini dalam bentuk yang pendek-pendek ya, dan kita pun tak tahu benda ni Ustaz. Ini adalah perkara sam'iyat, perkara yang kita imani dengan didengari ya, dengan kita dengar daripada ayat-ayat wahyu untuk menambah keimanan kita. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu saffa ataupun saffafa. Ini yang digunakan pada ayat yang pertama, berbaris, menyusun. 14 kali disebut di dalam al-Quran. Ini tanda ketundukan para malaikat untuk melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga bila kita baca ayat ini, kita nampak segala alam ini disusun, diuruskan oleh malaikat yang bersaf-saf. Kita juga akan sama-sama mengikut kepada uluhiyah. Bila Allah suruh kita solat Ustaz ya, bersaf, kita pun bersedia seperti para malaikat agar kita dapat dibantu oleh para malaikat pada setiap masa. Kalau tidak, khawatir fazzajirati zajra, kita kena pekik dengan para malaikat. Khawatir bila sampai di akhirat nanti, itu tanda azab yang amat dahsyat. Kita berehat sebentar, kembali My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Selawat banyak. Selawat apa tu Ustaz namanya? Selawat tafrijiyah Ustaz. Tafrijiyah. Panjang Ustaz ni? Panjang Ustaz. Hafal saya. Jadi itulah antaralah banyak selawat kita yang boleh kita ulang-ulang. Dan yang penting di penghulu sekali hari ini kita perbanyakkan selawat. Dan saya terbayangkan wasafat ni barisan para malaikat. Kita ingat ada hadis al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah kan. Orang yang mahir dengan al-Quran bersama dengan para malaikat, tapi orang yang wayatata, orang yang sangkut-sangkut baca Quran, tersekat-sekat, ataupun orang kampung saya kata kokak-kokak.
bagi dia 2 pahala. Ini satu galakan pada kita, satu pahala baca Quran 4 pahala, pahala yang kedua pahala bersusah-susah dengan Al-Quran, sangkut-sangkut, termenung, tersengguk dan sebagainya. 2 pahala. Kenapa bersungguh juga nak baca Al-Quran Ustaz? Jadi itu sebagai semangat Ustaz, betul, ya. Kepada semua yang membaca, kepada adik-adik yang baru belajar Iqra contohnya. Betul. Ada juga yang dah berumur pun belajar Iqra. Tak apa, tak ada masalah, ya. Kerana kita tahu bahawa Allah bersumpah tadi fattaliyati dzikra. Masya-Allah. Ya, apa yang kita baca itu ia bukannya sekadar bacaan biasa, tetapi ia datang daripada malaikat yang menghantar, ya. Fattaliyati dzikra, ia satu yang hebat dan kita nak belajar benda hebat ni tak apa, mula daripada awal tak betul, apa. Ya. Tak semestinya mesti lancar terus, ya. Tetapi yang pastinya kita harap Allah terima kesungguhan kita. Inna ilahakum lawahid. Kita menerima uluhiyah Allah pasal Allah suruh kita baca Quran sebagai tanda kecintaan ketundukan kita, maka kita laksanakan, Ustaz, kan. Jadi mari sama-sama kita belajar antara disiplin dalam membaca ini, hukum tajwid kita. Tajwid. Masya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran, mari kita lihat apakah perkara ataupun kalimah fokus kita pada hari ini untuk kita sama-sama ulang kaji bagi kita nak menambah baik ataupun menjaga bacaan kita, insya-Allah taala. Kita saksikan paparan yang disediakan, iaitu menyempurnakan bacaan dan sebutan huruf pada pembukaan surah. Subhanallah. Iaitu pada ayat yang pertama telah kita kongsikan tadi, di awal saya sebut sedikit secara ringkas, iaitu kalimah was-saffat. Saya baca, bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. Subhanallah. Kalimah fokus kita 2 kalimah tersebut. Yang pertama was-saffat tu iaitu ada huruf mad bertemu dengan syiddah atau sabdu, yang mana huruf fa atas dia ada sabdu. Jadi dekat situ kita kena panjang, ataupun nama dia mad lazim kalimi mutsaqqal, berat. 6 harakat. Was-saffati, kan, 6 harakat. No discount tak boleh discount, 6 harakat. Dan kemudian kita jumpa saffa, kita waqaf pada saffa, dia jadi mad iwad dengan kadar 2 harakat. Dan kedua-dua huruf sad kat sini kita hati-hati, sifat dia kena tebalkan, ada isti'la, terangkat lidah kita, jangan kita tetupkan dengan sin. Wasafati safa, jadi sin tak kena, jadi kena sad, terangkat lidah kita, kan. Jadi mudah-mudahan selamat mencuba, selamat menyemak dengan guru-guru kita. Mudah-mudahan bacaan kita senantiasa kita berusaha memperbaikinya, insya-Allah taala. Insya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi, ya, sama-sama membaca ataupun kita belajar, Ustaz, ya, pada hari ini bagaimana memajukan lagi al-zikr, ya, sebagaimana yang dihantar ataupun ditemankan oleh para malaikat ketika wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebentar tadi kita pun sudah membaca sehingga ayat yang ke-12, Ustaz, ya, tentang cerita kalau ayat 10 itu ataupun kita ambil ayat 9 itu duhura, iaitu para ataupun syaitan ini akan diusir, ya. Kalau macam orang pergi restoran tu, dah order sekali, tuan punya kedai kata saya tak suka, dia tendang kita keluar daripada restoran, itu adalah duhura, ya. Jadi syaitan ini ditendang, ya, diusir daripada langit pertama. Hanya langit pertama saja mereka boleh lepas, ya. Langit pertama pun tinggi, Ustaz, ya. Walahum adzabun wasib, iaitu bagi mereka azab yang kekal. Illa, kecuali bagi mereka yang dapat curi-curi dengar sedikit itu, ya, maka dia akan dikejar tadilah oleh shihabun thaqib, iaitu meteor. Ya, kalau dia dah dapat sikit pun, tapi sikit jelah, ya, sikit itulah yang dia corner-corner, dia pusing-pusing itu, yang menjadi maklumat pada bomoh contohnya, ya, bomoh yang asap-asap, kemenyan, keris apa sebagainya. Lepas tu kita rasa macam dia ni boleh percaya ni, ya. Jadi tuan-tuan, jangan kita ambil bomoh sebagai panduan, ya, untuk ada yang kata pasal dia dah ada masalah suami isteri, nak menang bola, kan, nanti susah nak menang pakai bomoh, kan. Dia Allah dah uruskan langit bumi, dah hebat, dah pergi cari bomoh juga, kan. Jadi bagi orang yang begini, ya, ada nanti komentar daripada Allah untuk kita melihat bersama. Jadi Allah menyatakan pada ayat 11, fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna. Dia tanyalah, mintalah fatwa kepada mereka. Pada siapa? Kepada orang musyrik yang tidak mahu beriman pada Allah. Dah nampak dah hebatnya ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanya pada mereka, sebenarnya lebih susah nak jadikan kamu ke ataupun nak jadi yang segala-galanya ini, yang langit, bumi, matahari, mana lebih susah?
Tanyakan soalan itu kerana apa? Kerana mereka tak percaya, Ustaz. Bila dah mereka tahu bahawa mereka ini akan mati dan akan dibangkitkan dekat hari akhirat, dia kata betul ke kita akan dibangkitkan? Jadi ditanyakan di sini, kalau kamu tak percaya, sebenarnya lebih susah nak jadikan mana? Nak jadikan matahari yang sebesar itu ataupun kita ini inna khalaqnahum min tinin ladhib. Ya, itu kami menjadikan mereka itu daripada tanah liat. Tanah liat je, Ustaz. Betul. Ambil tanah liat itu, ya, tapi bukan kita lah, kan. Allah yang buat, mudah sangat. Ya, berbanding dengan nak jadikan bumi, nak jadikan alam ini. Ini kaedah surah As-Saffat lah. Cara dia berhujah itu, kata betul juga kan. Nak jadi sana lebih susah daripada kita. Jadi mudah je bagi Allah untuk bangkitkan kita. Dan ayat 12 yang kita baca tadi, bal ajibta wa yaskharun, ya, dan kamu rasa pelik. Rasa pelik. Siapa yang rasa pelik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dapat al-Quran ini, dia rasakan Quranan ajaba. Jin pun cakap begitu, Quranan ajaba. Tapi bila sampai pada orang musyrik Mekah ini, bila dah rasakan Quran ni hebat bagi Nabi, bila sampai kepada mereka kata tak ada, tak hebat pun. Okay? Dan mereka mengejek-ngejek pula. Jadi apakah sambungan lagi perkara ini? Ayat 13 hingga 24, kita teruskan bacaan bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sambung bacaan kita di halaman pertama surah As-Saffat ini, muka surah 446. Kita nak sambung bacaan ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-24 insya-Allah taala. Dah bersedia? Jom kita baca sama-sama insya-Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم
لمسؤولون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 13 hingga 24 sebentar tadi mengingatkan kepada kita Ustaz ya apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila diingatkan kepada orang-orang musyrik ya tadi dikaitkan dengan nabi pelik kan, mereka ini tidak terkesan dengan al-Quran ya, wa idza zukiru la yadhkurun, bila diingatkan mereka tidak mengambil peringatan. Dan peringatan yang diberikan ini kalau kita perasan perkataan zukira ini Ustaz ya, ada kaitan dengan ayat 3 tadi. Fattaliyati dzikra. Maksudnya apa? Daripada malaikat yang menghantar al-Quran dan diingatkan kepada mereka oleh Nabi Muhammad tak memberi kesan. Tidak memberi kesan. Kerana apa? Kerana mereka ada satu penyakit, nanti kita tengok. Wa idza ra'au ayatan yastashirun, iaitu bila mereka melihat suatu kebesaran Allah ya, sesuatu mukjizat, mereka suka memperolok-olokkan. Itu penyakitnya. Bila mula memperolokkan, zaman sekarang ini orang buat parody, suka gelakkan kepada kebenaran. Kita kena berjaga-jaga tuan-tuan. Jangan kadang-kadang kita nak berhibur okey kan, lawak-lawak yang ada, tapi jangan lawak pada hal kebenaran dan lawak agama. Jangan dibuat macam tu ya. Kalau ada siaran TV yang cuba mempermainkan orang solat pakai tudung, orang-orang ini, orang yang bercakap itu ada masalah ya, pasal nanti dia akan dihijab daripada hidayah Allah. Dan lebih daripada itu orang yang menontonnya ya, yang kita kena jaga-jaga. Pada ayat 15, waqalu in hadza illa sihrun mubin ya, mereka menyatakan apa? Ini adalah sihir. Dia mengutuk Nabi, tapi dalam masa sama mereka mengiktiraf bahawa sebenarnya zikir ataupun Quran ini mempunyai kesan yang amat istimewa, yang menakjubkan, tapi mereka tidak mahu iktiraf, tapi mereka mengutuk dengan menggunakan perkataan sihrum mubin. Idza mitna wa kunna turaban wa idhaman ya, apakah kami ini mati kemudian jadi daripada tanah tulang ini akan dibangkitkan? Itu persoalan mereka ya, padahal sebenarnya dah dinyatakan tadi bahawa sebenarnya mudah bagi Allah nak jadikan matahari, bulan, lebih mudah untuk menjadikan kita sebagai manusia yang daripada tanah liat lazib sebentar tadi. Aw abaunal awwalun, ataupun nenek moyang kami pun akan juga dibangkitkan ke? Dia perli pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya pendek-pendek Ustaz ya. Jadi Nabi diajarkan apa? Naam, betul, akan dibangkitkan. Wa antum dakhirun. Kamu akan, tadi perkataan duhura dah ada tadi pada syaitan, kamu pun dakhirun. Ya, jadi kamu ni lebih kurang macam syaitan jugalah ya, pasal kamu ni terkesan dengan syaitan, nak curi-curi maklumat, padahal dah ada dah zikir, tak payah curi dah. Malaikat dah bawa elok-elok, ikut jelah ya, tapi nak cari juga maklumat daripada bomo, tips-tips bagaimana rahsia kalau lahir Januari apakah manfaatnya, tak payah. Sebenarnya sudah cukup apa yang ada zikir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-19, fa innama hiya zajratu wahidatu fa idahum yanzurun. Tadi kita dah jumpa ayat 13 dikaitkan dengan ayat 3 Ustaz ya. Dia macam satu pasangan ya. Ayat yang ke-19 ada perkataan zajrah dikaitkan dengan ayat berapa Ustaz? 2. Ayat 2. Betul. Malaikat yang menjerit itu, di sini dinyatakan maka ia akan berteriak satu sahaja, fa idahum yanzurun, dan lalu tiba-tiba mereka melihat. Teringat sebut di awal tadi soft tadi, tentera kan? Betul. Dia ada seorang komand kan? Betul. Contoh habis kan, semua follow, semua ikut. Subhanallah. Ya. Jadi ini kalau dalam satu peperangan lah, sebenarnya siapa yang tidak ingin ikut Allah sebenarnya sedang berperang dengan para malaikat. Malaikat ni dah memang, jadi kalau malaikat Jibril Ustaz ya, ataupun malaikat Jibril bersama Buraq dalam peristiwa Isra Mi'raj, boleh je zas begitu saja. Kita baru terkidik-kidik nak berlawan, dia dah sampai ke langit yang pertama sana. Jadi kita lawan kepada siapa sebenarnya? Yang kita dapat pelajaran di sini betapa pentingnya kita bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-20, ayat ke-21 kita nak baca sekali lagi. Apakah respon mereka yang bila sudah diteriak dan akhirnya diazab di akhirat nanti? Ayat 20-21 untuk memberi kekuatan kepada kita, berpeganglah kepada keimanan yang sebenar-benarnya. Ayat 20-21 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, subhanallah, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ayat 20-21 satu dialog penyesalan Ustaz. Penyesalan. Masya-Allah. Mari kita baca ayat dia 20 dan 21 sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ya
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat ke-20 adalah dialog yang mereka nyatakan, ya, alangkah celaka hinanya kami, ya. Dia macam zaman sekarang, oh my god, kan, ya. Dan dia rasa betapa ruginya, hadza yaumuddin, inilah hari pembalasan. Inilah hari pembalasan, hadzal yaumul fasl, hari keputusan yang telah pun dinyatakan sebelum ini tapi kamu telah dustakan, ya. Yang kata ada ke rupanya ia memang ada, memang ada. Jadi pada waktu itu, pada ayat 22, uhsyurul ladzina zalamu, kumpulkanlah orang-orang yang zalim, wa azwajahum, bersama dengan apa? Ini bukan bersama pasangan, maksudnya bersama dengan geng-geng mereka. Ya, Imam Qurtubi menyatakan bahawa Imam Baghawi, ya, Imam Baghawi menyatakan bahawa azwajihim ini kaum kerabat ataupun geng-geng mereka. Pencuri dikumpulkan dengan pencuri, perasuah dikumpul dengan perasuah. Orang yang suka menghina kepada kebenaran akan dikumpulkan bersama. Ya, itu sebabnya kita kena tengok kita guna masa kita banyak dengan siapa. Kalau kita guna masa kita dengan orang-orang baik, maka insya-Allah kita diimamkan oleh orang seperti Abu Bakar, seperti Abdul Rahman bin Auf. Tetapi kalau tidak, seperti dalam ayat ini, kumpul dengan semua penjenayah-penjenayah yang ada, wa makanu ya'budun, dan apa sahaja yang mereka ibadahkan, hambakan selama ini, bukan pada Allah tetapi kepada para orang-orang jenayah, min dunillah, daripada selain daripada Allah, dan tunjukkanlah mereka. Kan kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kat sini fahduhum ila siratil jahim. Tunjukkanlah. Ni dulu tak nak baca ihdinas siratal mustaqim, suruh solat tak nak solat. Dah, silakan. Silakan. Ini bukan silakan ke siratal mustaqim ke syurga, tapi siratul jahim. Sirat juga tapi sirat jahim. juga. Ya. Pasal apa? Pasal hidup kita ni kita kena pilih sirat kita. Sama ada highway yang pergi ke syurga ataupun ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Waqifuhum, ya, berhenti dan mereka akan ditanya, ya. Kalau dalam ayat dalam surah Ar-Rahman kata orang-orang tidak akan ditanya, ya. Tapi itu peringkat awal, bila kita bangkit daripada kubur tak akan ditanya, pasal dah tahu dah orang buat dosa tak buat dosa dah tahu dah. Tapi bila dah sampai kepada hisab, tetap juga akan ditanya. Harta dapat daripada mana? Kau buat apa dengan keluarga kamu? Ada masa 500,000 jam, 500,000 jam baca Quran berapa lama, faham ke tak faham? Oh, waktu itu waktu berhenti kena tanya tu macam kita dekat airport kan. Awak lagi mana? Pasport mana? Ini mengapa hutang banyak? Kan. Betul. Memang kita doakan agar kita lepas ketika masa itu. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan, iaitu yang pertama, buat persediaan untuk menghadapi hari kebangkitan. Yang kedua, elakkan mempermain kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita jangan bertangguh untuk membuat persediaan sampai ke akhirat nanti, insya-Allah. Kita berdoa bersama. Terima kasih Fadil Safas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan akhir hidup kami akhir hidup yang husnul khatimah, sebaik-baik penutup ya Allah. Jangan kau jadikan akhir hidup kami su'ul khatimah, seburuk-buruk pengakhiran ya arhamar rahimin. Jauhkan kami ya Allah daripada menjadi hamba-hambamu yang memperolok-olokkan akan ketauhidan kami kepadamu ya Allah. Akan tetapi jadikan kami ini hamba-hambamu yang benar-benar patuh tunduk kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah mengabulkan doa kita, dan kita doa Ustaz ya, agar Allah terus memimpin kita sentiasa iman ini sentiasa segar, dan inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran untuk tuan-tuan menyumbang bersama, kerana keimanan pada hari akhirat itu memberi kesan selalu berfikir apakah kesan setiap amal baik buruk saya, dan bukan sekadar berfikir apa yang kita dapat pada waktu ini sahaja. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada esok hari, dan kita akan menyambung lagi
ulang kaji dan seterusnya halaman baru surah As-Saffat, surah yang menceritakan tentang Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.